Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Bazilah binti Samsudin, guru pendidikan Islam anda, ingin menceritakan berkenaan pendidikan Islam dan perkembangannya sebelum, semasa dan selepas penjajahan di tanah Melayu. Pendengarkan. Perkembangan pendidikan tidak dapat dipastikan secara tepat kebermulaannya, namun kedatangan Islam ke tanah Melayu merupakan asas permulaan ke arah pembudayaan ilmu. Agama Islam di Tanah Melayu mula tersebar di kawasan persisiran pantai timur dari Patani dan selepas itu diterima di Melaka pada tahun 977 Masihi. Perkembangan pendidikan dan pengajian Islam di Malaysia terbahagi kepada dua peringkat. Yang pertama, perkembangan pendidikan Islam pada awal zaman kedatangan Islam sehingga kedatangan penjajahan Barat. Dan yang kedua, perkembangan pendidikan Islam pada zaman penjajahan Barat sehingga negara mencapai kemerdekaan. Pendidikan Islam bermula di dalam istana apabila Raja Melayu yang terawal memeluk Islam iaitu Sultan Melaka yang pertama Paramiswara atau nama Islamnya Sultan Iskandar Shah pada tahun 1414 Masihi. Peranan yang dimainkan oleh Kerajaan Melayu Melaka dalam menyebarkan Islam telah menyebabkan Islam berkembang pesat di beberapa buah negeri jajahannya seperti Pahang, Terengganu, Johor dan Kedah. Hasil keterlibatan para pemerintah, pembesar negeri dan rakyat jelata telah mengembangkan agama dan ilmu pengetahuan Islam di Melaka pada waktu itu, maka wujudlah beberapa institusi pengajian Islam sama ada seperti rumah, masjid, surau dan istana yang menjadi pusat dakwah dan aktiviti keilmuan. Terdapat ramai alim ulama dari Timur Tengah dan Teluk Parsi, India dan lain-lainnya datang untuk menyebarkan ilmu Islam seperti Mahdum Said Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, Qadi Yunus dan Maulana Jalal ad-Din. Mereka bukan sahaja diberi kedudukan tinggi dan berfungsi sebagai guru semata-mata yang bertanggungjawab dalam hal-hal keagamaan pendidikan Islam, malah diletak setaraf dengan golongan pembesar dan pentadbir. Dengan bantuan ulama-ulama dari luar ini telah menjadikan tahap pengajian Islam di Melaka khususnya dan Tanah Melayu amnya berkembang pesat. Kita beralih kepada semasa zaman penjajahan Barat. Tanah Melayu telah melalui beberapa fasa penjajahan Barat, bermula dengan penjajahan oleh Portugis pada tahun 1511 Masihi dan Belanda pada tahun 1624 Masihi. Faktor utama penjajahan adalah bertujuan mengalahkan Islam serta mengembangkan ajaran Kristian. Seterusnya memusnahkan pusat penyebaran Islam dan pendidikan Islam di rantau ini selain daripada motif politik dan ekonomi. Impak penguasaan British di Tanah Melayu telah membawa perkembangan agama Kristian dengan tertubuhnya sekolah yang ditadbir oleh mubalik Kristian serta wujudnya sekolah-sekolah Al-Quran di negeri Melaka, Singapura dan Pulau Pinang selepas tahun 1875 Masihi. Sekolah ini terbahagi kepada dua seksi iaitu waktu pagi, sekolah Melayu yang menyediakan asas membaca, menulis dan ilmu hisab, manakala di waktu petang dikhususkan sekolah Al-Quran. Sistem pendidikan agama seperti pondok atau surau mengalami kemerosotan kerana tiada sumber kewangan yang kukuh dan pentadbiran formal yang tidak sistematik. Seterusnya, sistem madrasah atau sekolah agama diperkenalkan bagi menyaingi sekolah-sekolah sekular dan dilengkapi dengan infrastruktur dari segi bangunan sekolah, kemudahan rekreasi dan pejabat pentadbiran. Institusi ini lahir semasa gerakan Islah di Timur Tengah yang diasaskan oleh kaum muda yang mendapat pendidikan di Mesir dan telah kembali ke Tanah Melayu. Sistem pendidikan madrasah mempunyai sistem yang lebih teratur dengan mempunyai pembahagian kelas dan jadual. Dia juga mempunyai kurikulum khas yang hampir menyerupai sekular namun masih mengekalkan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Bahasa Inggeris dan bahasa moden yang lain seperti sains dan matematik turut diajar. Antara tokoh-tokoh kaum muda yang mengembangkan sistem madrasah termasuklah Syed Syekh Al-Hadi dan Syekh Jalaluddin. Syekh Tahir Jalaluddin. Okey, Madrasah Al-Iqbal di Singapura merupakan madrasah yang pertama ditubuhkan pada tahun 1907. Diikuti dengan Madrasah Al-Hadi di Melaka dan Madrasah Al-Muhammadiyah di Kelantan pada tahun 1917. Seterusnya kita beralih kepada selepas penjajahan Barat. Selepas merdeka, kurikulum pendidikan Islam masih belum diwujudkan. Kurikulum pengetahuan agama Islam yang diajar di sekolah pada ketika itu hanya menumpukan kepada perkara-perkara asas seperti fiqh, tauhid, sejarah Islam dan pengajaran beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang dipilih. Sehinggalah pada tahun 1961, satu kurikulum khas diperkenalkan. Ia dinamakan Kurikulum Lama Sekolah Rendah KLSR. Berpandukan KLSR ini, mata pelajaran pendidikan Islam mula diajar secara formal di sekolah menengah pada tahun 1962. Kurikulum pendidikan Islam dibentuk berasaskan keperluan dan matlamat untuk memberi pengetahuan mengenai agama Islam kepada pelajar.
Matlamat KLSR adalah untuk menumpukan kepada penyampaian ilmu agama melebihi daripada penekanan aspek amalan dan penghayatan dalam pembelajaran yang hanya menumpukan kepada perkara asas iaitu fiqh, tauhid, sejarah Islam dan pengajaran dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang dipilih. Tujuan pengajian hanya untuk ilmu dan fakta sahaja, untuk peperiksaan dan penilaian hanya berpusatkan guru dan bergantung kepada peperiksaan. KBSR pula adalah menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh, beradab dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara. Sukatan atau kandungan KBSR tidak menumpukan kaedah hafalan dan hafazan semata-mata. Bahkan murid memahami dan menghayati ertinya seperti ulum syariah, akhlak Islamiah dan jawi. Pengajian bertujuan untuk ilmu dan fakta serta mengamalkannya selain untuk peperiksaan dan penilaian berpusatkan guru dan bergantung kepada amali dalam kelas dan peperiksaan. Seterusnya, kurikulum berpindah kepada KSSR untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan akhirat. Antara sukatan KSSR ialah model Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah, adab dan tajawid. Pengajian bertujuan supaya pelajar dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian selain untuk peperiksaan dan penilaian berpusatkan pelajar dan bergantung kepada penilaian dalam kelas seperti amali, kelakuan dan kerja serta penilaian melalui peperiksaan. Berdasarkan kronologi tadi, dapat kita konklusikan bahawa pendidikan Islam di Tanah Melayu telah berkembang dan berubah sejak zaman penjajahan lagi. Akan tetapi, perubahan ini tidak melibatkan semua aspek. Pendidikan Islam di Tanah Melayu telah tetap berpaksikan Al-Quran, Sunnah dan berlandaskan mazhab Asy-Syafi'i. Namun, kebanyakan perubahan adalah dari segi pentadbiran dan kurikulum. Seperti yang kita lihat, pentadbiran pondok adalah bersifat umum dan kurikulumnya adalah hanya memfokuskan asas fardu ain sahaja. Seterusnya, pentadbiran institusi madrasah adalah bersifat swasta yang mana silibus di sebuah madrasah adalah ditetapkan oleh pengetua madrasah itu sendiri. Kurikulumnya pula adalah lebih luas berbanding institusi pondok di mana ia tidak tertumpu hanya kepada fardu ain sahaja dan menambah beberapa subjek lain bagi membantu keupayaan masyarakat dalam sosioekonomi. Okey, dengan wujudnya sistem pendidikan Islam yang lebih teratur, iaitu dengan berlaku transisi dari sistem pondok kepada sistem madrasah. Sistem kurikulum pondok yang tidak teratur dan menyebabkan pelajar meluangkan masa yang terlalu lama sehingga 10 tahun sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Disebabkan desakan untuk kemajuan semasa zaman penjajahan, oleh itu berlakunya transisi ke sistem madrasah yang lebih teratur dan mempercepatkan proses untuk pelajar melanjutkan ke peringkat seterusnya. Misalnya, pada tahun 1958, Pondok Bulak Payung, Kota Baru bertukar nama kepada Madrasah Islamiah, manakala pada tahun 1970, Pondok Haji Muhammad Nur Kampung Bot menjadi Madrasah Saadah Qura. Selain itu, penjajahan memberi impak positif kepada perkembangan pendidikan Islam di Malaysia kerana pelbagai infrastruktur dan fasiliti yang disediakan oleh pihak penjajah semasa penjajahan seperti sekolah, bangunan pentadbiran dan sebagainya. Walaupun bilangan yang agak kecil disediakan oleh pihak penjajah, akan tetapi ia menjadi tapak untuk perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Bukti kepada kewujudan hujah ini ialah banyak sekolah agama yang didirikan di bekas bangunan pentadbiran pihak British. Sebagai contoh, sekolah asal bagi sekolah Raja Perempuan Takyah ialah Sekolah Agama Menengah Perak, Jalan Kampung Simi, iaitu bekas kemah tahanan politik. Sekian sahaja daripada saya dokumentari perkembangan pendidikan Islam di Malaysia sebelum, semasa dan selepas penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menonton.